billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 3 ingin membentangkan sistem pentadbiran pengurusan Islam dan sistem pemerintahan Islam. Yang pertama, konsep asas sistem pentadbiran dan pengurusan Islam. Pentadbiran ialah menyelaraskan tenaga manusia agar mengikut satu perancangan untuk mencapai sesuatu objektif yang ditetapkan. Yang kedua, pengurusan. Pengurusan ialah mengguna serta menyelenggara sumber manusia dan sumber alam untuk kebajikan manusia. Pentadbiran dan pengurusan Islam ialah perancangan dan pergerakan oleh sesuatu organisasi berhubung dengan kaedah, peraturan, tanggungjawab dan tugas dalam pengolahan sumber manusia dan sumber alam. Ia mesti selari dengan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi. Sekian daripada saya. Saya serahkan slide seterusnya kepada saudara Amirul Solihin. Okey, terima kasih sahabat saya iaitu Ikhwan Syakir. Saya akan sambung slide seterusnya, iaitu pentadbiran dan pengurusan zaman Rasulullah SAW. Yang pertama, Islam dijadikan dasar pentadbiran dan pengurusan negara. Yang kedua, syura dijadikan salah satu kaedah yang digunakan dalam menguruskan pentadbiran. Yang ketiga, Piagam Madinah dijadikan sebagai perlembagaan pentadbiran dan pengurusan zaman Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, akidah Islamiah dijadikan pegangan dalam urusan pentadbiran, menggantikan semangat asabiyah iaitu perasaan taksub perkauman. Dan tajuk seterusnya, pentadbiran dan pengurusan zaman Khulafa Ar-Rashidin. Khulafa Ar-Rashidin itu merupakan sistem yang dikemas kini daripada sistem pentadbiran dan pengurusan zaman Rasulullah SAW. Yang pertama, sesuatu dasar diputus melalui kaedah syura, iaitu berdasarkan suara ilmuwan, pakar bidang tertentu dan suara majoriti. Yang kedua, khalifah berperanan sebagai ketua eksekutif dan perundangan serta panglima tertinggi dalam pentadbiran. Dan yang ketiga, pentadbiran wilayah diketuai oleh Gabanur dan dibantu oleh setiausaha dan pegawai seperti setiausaha tentera, pegawai polis, sahib al-syurtah iaitu pegawai cukai, sahib al-kharaj iaitu pegawai perbendaharaan negara, bai al-mal dan seorang kadi iaitu hakim. Yang last sekali, institusi Baitul Mal didirikan pada peringkat pusat dan wilayah, iaitu mengendalikan urusan kewangan negara. Itu saja daripada saya. Sekian saya serahkan pada sahabat saya iaitu Haziq Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk slide saya, kita teruskan dengan prinsip-prinsip takbir urus dalam Islam. Yang pertama iaitu bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, bermatlamatkan dunia dan akhirat. Yang ketiga, pentadbir sebagai pemegang amanah. Yang keempat, berasaskan keimanan kepada Allah Subhanahu Taala. Yang kelima, berteraskan nilai-nilai akhlak. Yang keenam, urusan pentadbiran dijalankan berdasarkan konsep syura. Yang ketujuh, mengamalkan konsep keadilan dalam pentadbiran. Okey, itu prinsip-prinsip takbir urus dalam Islam. Okey, kita teruskan lagi dengan ciri-ciri pentadbiran dan pengurusan Islam. Itu yang pertama iaitu bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis, sama seperti yang di atas. Yang kedua, mengamalkan konsep syura dalam pentadbiran, sama juga seperti yang di atas. Ketiga, melaksanakan keadilan untuk semua pihak. Yang keempat, memastikan hak kebebasan kepada setiap individu agar terpelihara mengikut panduan syarak. Yang kelima, mengeratkan ukhuwah persaudaraan dalam pengurusan yang berteraskan nilai akhlak. Yang keenam, mematuhi dan menghormati peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan dalam sesebuah organisasi. Itu 6 ciri-ciri pentadbiran dan pengurusan Islam. Okay, selesai untuk ciri-ciri pentadbiran dan pengurusan Islam. Jadi kita teruskan lagi dengan etika takbir urus Islam, iaitu panduan Islam bagi individu yang diberikan amanah untuk mentadbir dan mengurus sesebuah organisasi. Jadi saya teruskan lagi dengan slide seterusnya.
Terima kasih kepada saudara Aziz Azim. Seterusnya saya akan meneruskan presentation ini. Jadi, ciri-ciri pentadbir dan pengurus yang baik. Yang pertama adalah beriman. Itu dengan melaksanakan pentadbiran dengan penuh ketakwaan dan tanggungjawab. Seterusnya, yang kedua ialah amanah. Laksana tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, ciri-ciri pentadbir dan pengurus yang baik ialah berwawasan, iaitu mempunyai perancangan untuk majukan sesebuah organisasi. Dan yang keempat ialah ikhlas, untuk melakukan pekerjaan dengan tulus dan sepenuh hati. Seterusnya, ciri-ciri pentadbir yang baik. Yang kelima ialah positif, iaitu berfikiran terbuka terhadap perubahan, berfikiran terbuka terhadap cadangan, teguran dan nasihat ke arah kebaikan. Yang keenam ialah inovatif, yang dapat menjana idea baharu ke arah kemajuan. Yang ketujuh ialah dinamik, iaitu berupaya menyesuaikan diri dengan pelbagai situasi untuk melaksanakan pembaharuan. Dan yang terakhir, bagi ciri-ciri pentadbir dan pengurus yang baik ialah integriti, iaitu bersikap telus dalam pentadbiran. Seterusnya, kepentingan melaksanakan tadbir urus dalam setiap pentadbiran dan pengurusan. Jadi kepentingan bagi individu ialah menimbulkan nilai keimanan dan ketakwaan. Dan yang kedua, bagi individu juga menjaga hubungan baik antara ketua dan ahli-ahlinya. Yang terakhir, bagi individu ialah menjalankan urusan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Seterusnya, kepentingan melaksanakan tadbir urus dalam sistem pentadbiran dan pengurusan Islam dari segi organisasi. Yang pertama ialah memastikan kelancaran urusan pentadbiran sesebuah organisasi. Yang kedua, menaikkan imej sesebuah organisasi. Yang terakhir, menyelesaikan suatu urusan secara rundingan dan muafakat. Seterusnya, kepentingan melaksanakan tadbir urus dalam sistem pentadbiran dan pengurusan Islam. Yang ketiga ialah dalam segi negara, iaitu yang pertama, mewujudkan pentadbiran negara yang efisien dan efektif serta menjadi contoh kepada negara lain. Yang terakhir, bagi aspek negara ialah membolehkan segala urusan dilaksanakan secara teratur dan menepati syarak. Jadi itu saja dari saya. Seterusnya saya serahkan kepada saudara Syamim untuk meneruskan pembentangan ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan meneruskan bincang tentang kesan mentadbir dan mengurus mengikut syarikat. Okey, pada poin yang pertama ialah melaksanakan tanggungjawab dengan amanah. Dan yang kedua, mendapat ketaatan daripada orang bawahan. Dan yang ketiga, mewujudkan persefahaman antara ketua dan anak buah. Dan yang terakhir, memajukan organisasi dan negara. Yang seterusnya pula ialah kesan mentadbir dan mengurus tidak mengikut syariat. Yang pertama ialah mengabaikan amanah yang diberikan. Dan yang kedua, hilang sokongan daripada orang bawahan. Yang ketiga, berlaku pertelingkahan. Dan yang terakhir, menyebabkan kemunduran organisasi dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Pada poin yang seterusnya ialah tindakan merealisasikan tadbir urus dalam organisasi. Pada poin yang pertama ialah mengadakan mesyuarat dalam segala urusan. Pada poin yang kedua, menjaga kebajikan setiap pekerja bagi memudahkan segala urusan pekerja. Dan yang ketiga, memberi kerjasama dan menyelesaikan tugasan agar dapat menyelesaikan tugasan dengan lebih mudah. Dan yang keempat, memberi penghargaan kepada staf cemerlang.